Antara paparan menarik hari ini. Rombakan kabinet, siapa yang masuk, siapa yang gugur, apa matlamatnya? Parti Amanah Negara bersama rakan gabungannya dalam Pakatan Harapan termasuk DAP perlu mencari jalan untuk menarik sokongan pengundi Melayu sebagai persiapan mendepani pilihan raya umum akan datang. Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, keputusan pilihan raya negeri beberapa bulan lalu adalah bukti gelombang hijau selaku fenomena politik yang dikaitkan dengan sokongan pembangkang perlahan-lahan menyusup ke beberapa negeri. Beliau berkata semua parti gabungan dalam kerajaan perpaduan juga tidak boleh memandang ringan selepas Perikatan Nasional berjaya menembusi Selangor dengan memenangi bilangan signifikan kerusi Dewan Undangan Negeri ketika PRN lalu. Katanya saya terkejut ketika PN menang 22 kerusi dalam PRN lalu, yang mana ia hampir membolehkan gabungan itu mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri di Selangor. Ketika PRN juga majoriti undi Melayu di Selangor pergi kepada gabungan pembangkang. Untuk itu menjadi tanggungjawab Amanah dan rakan-rakan termasuk DAP untuk duduk bersama, bincang, fikir dan bentuk strategi bagaimana untuk memenangi undi Melayu dalam PRU akan datang. PRN berlangsung di 6 negeri pada 12 Ogos lalu menyaksikan status quo apabila parti mewakili kerajaan perpaduan mengekalkan penguasaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka lepas bersama rakan gabungannya dalam PN di Kedah, Kelantan dan Terengganu. PRN sama turut menyaksikan PH dan Barisan Nasional kehilangan banyak kerusi di Selangor. Meskipun usaha menarik undi Melayu mencabar, Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yakin parti mewakili kerajaan perpaduan mampu untuk mengekalkan penguasaan dalam PRU 16. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Raja berkata, ia disebabkan sokongan kuat rakyat terhadap gabungan Parti Sarawak di Sarawak dan gabungan rakyat Sabah di Sabah selain Pakatan Harapan dan BN di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Namun beliau menegaskan semua parti gabungan perlu bekerja keras untuk memenangi hati pengundi di negeri majoriti Melayu seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Katanya di 4 negeri ini kita hanya ada seorang ahli parlimen iaitu di Sungai Petani, Dr. Taufik Johari dari PKR. Jika kita tidak mahu menang banyak kerusi dari 4 negeri ini dalam PRU 16, maksudnya sokongan daripada Melayu terhadap kita ibarat tempang dan pincang. Kita perlu kerja keras untuk lawan tuduhan dan naratif tidak berasas bahawa Islam terancam dan hak Melayu tergadai di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. PAS menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membesarkan kabinetnya daripada 28 orang kepada 31 orang. Kata Ketua Penerangan PAS, Fadli Syahri, waktu dikecilkan kabinet, ini bukti kerajaan berjimat, kerajaan lepas hanya tahu membazir. Waktu dibesarkan kabinet, ini bukti kerajaan prihatin, dia sentiasa betul. Rombakan kabinet yang diumumkan Anwar pagi ini menyaksikan jumlah menteri meningkat daripada 28 kepada 31 orang. 5 menteri baru dilantik iaitu Gobind Singh Deo, Digital, Zulkifli Ahmad, Kesihatan, Johari Ghani, Peladangan dan Komuniti, Steven Stim, Sumber Manusia dan Amir Hamzah Azizan, Kewangan 2. Hanya seorang menteri digugurkan ialah V. Sivakumar, Sumber Manusia yang terpalit kontroversi dan kes rasuah melibatkan kementeriannya. Selain itu, jumlah timbalan menteri juga bertambah dari 27 kepada 29 orang. Rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyaksikan ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 ke 31 orang. 5 menteri baru yang dilantik ialah Gobind Singh Deo, Digital, Dr. Zulkifli Ahmad, Kesihatan, Johari Ghani, Peladangan dan Komuniti, Steven Sim, Sumber Manusia dan Amir Hamzah Azizan, Kewangan 2. Menteri yang digugurkan ialah V. Sivakumar, Sumber Manusia. Jumlah timbalan menteri pula naik dari 27 orang kepada 29 orang. 5 timbalan menteri yang dilantik ialah Noraini Ahmad, M. Kulasegaran, R. Ramanan, Wong Kah Wong dan Zulkifli Hasan. Sementara itu, timbalan menteri yang digugurkan ialah Ram Kapasing, Undang-Undang dan Reformasi Institusi dan Siti Aminah Acing, Peladangan dan Komuniti. Jumlah keseluruhan pula meningkat daripada 55 kepada 60 orang. Bagaimanapun menurut Perdana Menteri, jumlah itu masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan 70 orang semasa kabinet pentadbiran sebelum ini. Ini antara senarai jemaah menteri yang baru. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.